Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton, seorang ulama di tanah air pernah membuat satu analogi bahawa dalam hidup ini sudah menjadi lumrah. Kalau duit ada yang asli, ada yang palsu. Kalau baju pun ada jenama yang asli, ada jenama yang palsu. Begitu juga kad pengenalan, ada yang asli, ada yang palsu. Dan akidah juga ada yang asli dan ada yang palsu. Malah ajaran Islam ada yang asli dan ada yang palsu. Dan di antara punca wujudnya Islam palsu ini adalah kerana gerakan-gerakan yang sesat lagi menyesatkan. Dan para penonton yang saya hormati sekalian, Malaysia juga adalah negara yang tak kurang dihujani oleh gerakan-gerakan sesat. Tidak cukup dengan Syiah, tidak cukup dengan banyak gerakan-gerakan yang menyesatkan umat Islam, termasuklah sebuah gerakan yang diasaskan pada tahun 1968, diharamkan pada tahun 1994, iaitu Al-Arqam. Nah, para penonton, merujuk kepada buku Tersungkur di Pintu Syurga karangan Zabidi Muhammad, bekas penasihat undang-undang Arkam, kata beliau, apa yang berlaku dalam Al-Arkam ini tidak pernah berlaku di dalam mana-mana kumpulan Islam di abad ini, merujuk kepada Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur dari Muslim Melaya. Dan para penonton, usah terkejut kalau kita nak menyatakan pada malam ini bahawa walaupun Arkam sudah diharamkan pada tanggal 1994, tetapi hari ini mereka masih lagi wujud dan semakin kuat. Dan untuk mengetahui, membongkarkan bagaimana gerakan ini menyesatkan umat Islam, suka saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya adalah Al-Fadhil Ustaz Zawawi Aman yang merupakan bekas ahli Global Ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Global Ikhwan merupakan di antara platform gerakan Arkam sekarang ini, Ustaz? Ya, saya. Ya, kita akan bongkarkan lebih banyak selepas ini. Dan yang bakal juga berkongsi bersama kita khususnya dalam aspek sudut pandang akidah, iaitu saya perkenalkan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari Mat Jaya yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Ilmuwan Malaysia ataupun Ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz Fathul Bari, saya nak bertanya soalan pertama terlebih dahulu. Bercakap tentang Al-Arqam ini, jika diimbau dari sejarah, Asy'ari Muhammad yang memulakan Arqam bersama dengan Muhammad Saleh Abu Bakar, dikhabarkan bahawa sewaktu penubuhan awalnya tidak ada masalah. Malah ia adalah salah satu dari usaha dakwah setelah mereka rasa tak puas hati dari gerakan-gerakan awal yang mereka terlibat. Namun demikian wujudnya, akhir sekali mereka diharamkan. Apakah kepercayaan-kepercayaan secara muqaddimah terlebih dahulu yang menyebabkan mereka sesat lagi menyesatkan? Ustaz Fathul Bari. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Terima kasih Saudara Amin, ahli pimpinan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zawawi, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbicara tentang Jamaah Al-Arqam yang diasaskan pada tahun 1968 oleh Asy'ari Muhammad, di mana kalau kita lihat sebelum daripada diasaskan Al-Arqam itu, beliau menyertai beberapa gerakan. Bermula dengan gerakan PAS yang dipimpin pada ketika itu oleh Dr. Burhanuddin Hilmi, dan seterusnya beliau menyertai gerakan ABIM. Dan apabila beliau melihat kedua-dua gerakan ini kurang menekankan aspek ilmu, aspek pentarbiyahan pada pandangan beliau, maka beliau menubuhkan satu gerakan yang pada ketika itu lebih dikenali sebagai Jamaah Muhammadiyah. Okey, dan kemudian diberikan nama Al-Arqam yang dipetik, dicadangkan oleh ahli, iaitu kalau seingat saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria Al-Ansari, pada ketika itu mencadangkan agar diberikan nama Al-Arqam sempena dengan nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Al-Arqam, di mana beliau mewakafkan rumah beliau untuk menjadikan medan ataupun pusat dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada situ gerakan Asy'ari Muhammad ini mula berkembang sehingga melalui beberapa proses dan beberapa peringkat. Bermula dengan kita katakan konflik ataupun perkara yang mencetuskan kontroversi, apabila di dalam akhbar yang diterbitkan oleh Al-Arqam menyebut tentang aurat Muhammadiyah, menyebut tentang Imam Mahdi, yang disandarkan Imam Mahdi itu kepada imam mereka, Sayyidul Syekh mereka, iaitu Muhammad As-Suhaimi. Okay? Jadi bermula daripada situ beliau dijemput, seingat saya tahun 1979, oleh mufti wilayah pada ketika itu, di mana dalam satu diskusi perbincangan, dan beliau sendiri menafikan ada mengeluarkan kenyataan seperti itu. Tetapi pada tahun 1986 telah terbukti
di dalam aurat Muhammadiyah pegangan Al-Arqam secara jelas terang menyatakan bahawasanya Syekh Muhammad As-Suhaimi merupakan Imam Mahdi yang dinanti-nantikan. Sedikit saja Ustaz. Ya. Dibimbangi kalau penonton keliru. Aurat itu aurad, maknanya wirid Muhammadiyah. Yes. Ya. Aurat Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad As-Suhaimi. Syekh Muhammad As-Suhaimi ini dia berasal daripada Jawa Tengah. Saya ingat nama tempat dia Wonosobo. Wonosobo ni perkataan Jawa membawa maksud Wono ni hutan, Sobo ni yang selalu diziarahi, dilawati. Maka dia berasal daripada situ. Dia mati tahun 1925. Ya, saya. Dan beliau meninggalkan, mengasaskan tarikat Muhammadiyah di sana, dan anak-anak beliau, murid-murid beliau di sana tidak ada yang mampu mengembangkan tarikat Muhammadiyah ini seperti mana yang diusahakan oleh Asy'ari Muhammad. Maka hasil daripada usaha Asy'ari Muhammad ini menyebabkan aurat Muhammadiyah ini mula berkembang dan akhirnya membawa kepada mengkultuskan Syekh Muhammad As-Suhaimi, menjadikan beliau sebagai Imam Mahdi. Ya, itu di peringkat yang awal. Kemudian disusuli dengan isu yaqadhah, yang mempercayai bahawasanya mereka bertemu dengan Syekh Muhammad As-Suhaimi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Kemudian disusuli dengan isu-isu fiqh semasa yang berkaitan dengan perkahwinan, poligami, yang di salah tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan poligami. Itu secara mukadimah kita umumnya. akan pergi lebih lanjut soal itu. Dan Ustaz Zawawi, saya nak berkongsi dengan para penonton di mana Hatijah Am yang mengambil alih kepimpinan Al-Arqam hari ini, baru-baru ini melancarkan satu buku bertajuk Tsunami Bukti Abuya Putra Bani Tamim, di mana buku ini menjelaskan bahawa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 adalah dengan kehendak dan perintah Asy'ari. Terkejut saya membaca buku ini, dan dia mendakwa mendengar suara suaminya yang sangat terkenal dengan nama Abuya meminta merelakan pemergian beliau secara fizikal sebelum meninggal dunia. Maknanya secara fizikal dia tak ada, tapi rohnya masih ada, dan dia bakal kembali untuk ke dunia ini sebagai Imam Mahdi ke apa, wallahu alam. Dan mereka percaya bahawa Abuya ataupun Asy'ari masih belum mati. Komen Ustaz. Ya, saya amat bersetuju dan amat wajar buku itu diharamkan oleh pemerintah. Kerana buku ini sangat menghampiri kepada syirik. Bagaimana mungkin kita boleh mengatakan seseorang itu yang menentukan peristiwa tersebut. Dan buku itu sebenarnya sudah lama diterbitkan. Dengan diikuti lagi dengan beberapa kontroversi yang terakhir ini, seperti buku Seks Suci Islam dan juga bingkisan daripada Mekah dan Madinah ataupun proses seks. Jadi saya lihat amat wajar tindakan diambil, tetapi sayangnya penulisnya belum diambil tindakan. Bukunya sahaja diharamkan. Jadi saya mencadangkan penulisnya juga perlu diambil tindakan, kerana ini suatu hal yang sangat menyesatkan umat. Dan saya sendiri, bersama saya ada satu makalah yang bukan sekadar mengenai tsunami saja, bahkan makalah-makalah lain yang ditulisnya juga sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Seperti yang ada pada saya sekarang, satu makalah yang hampir sama diterbitkan untuk ahlinya, itu perutusan Abuya kepada isteri solehah. Jadi suatu yang di dalam ni ada beberapa fatwa ataupun beberapa pendapat yang sangat menyimpang daripada ajaran Islam. Ini yang kita kesal, kerana kesan daripada apa yang ditulis telah menyebabkan berlakunya perpecahan dalam rumah tangga, berlakunya perceraian. Sebagai contoh, di dalam muka surat ada satu pasal yang ke-10 disebut, bila disoal di situ bagaimana hubungan suami dan isteri, ketaatan suami hanya di dalam bilik. Bila di luar bebas, di dalam bilik sahaja, di luar baru jamaah. Dalam bilik tak boleh, jamaah tak boleh campur. Di luar punya hak milik jamaah, bukan hak milik suami. Ini suatu yang sangat kita kesal. Dan mereka percaya bahawa Abuya masih hidup? Ya, ini suatu yang juga menjadi satu kekecohan dalam kumpulan ini, bila mana pada 5 Mei tahun 2010 Haji Asy'ari meninggal. Mereka walaupun telah membuat satu kenyataan akhbar bahawa oleh kerana mereka tidak sanggup ahli-ahli mereka lari daripada kumpulan, mereka sanggup mengatakan bahawa Ustaz Asy'ari gaib, Haji Asy'ari gaib, demi nak menjaga
pengikut-pengikut mereka. Tak Di mana akidah pengikut sebenarnya? Mereka mengatakan ghaib supaya mereka dapat membendung kesedihan ahli-ahli mereka. Itu waktu itu bahkan mereka terus menyambung usaha untuk mengekalkan ahli semata-mata mengatakan Haji Asy'ari hidup sampai sekarang. Dan ini suatu yang sangat sedih kerana saya sendiri bekas kumpulan Global Ikhwan. Ke mana saya berada dalam kumpulan itu, anak saya berada di madrasah mereka. Bila saya kematian, beberapa hari selepas kematian itu, melalui anak saya mendakwa bahawa Haji Asy'ari masih hidup. Tak percaya, Abi dia cakap pergi tengok dekat gua, ada di gua Ashabul Kahfi. Saya kata ini ke ajaran Islam sebenarnya dalam hati saya. Terus saya bawa keluar, tetapi oleh kerana ada beberapa hal anak saya masih ingin mengikut kumpulan itu. Tak dapat diselamatkan sampai sekarang. Kita akan mendapat maklumat lagi tentang bagaimana Arqam ini menyebabkan perpecahan keluarga sekejap lagi, Ustaz. Dan saya ada soalan untuk Ustaz Fathul Bari, di mana Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan berhimpun ataupun berkumpul di atas satu kesesatan. Tapi bagaimana ini boleh berkumpul dan boleh bertahan lama? Sabar sekejap, kita akan tengok playback ini, bagaimana pengakuan seorang juga merupakan bekas ahli Arqam sangat tidak bersetuju dengan Khatijah Am. Kita saksikan. Dia dah bawa Ustaz Asy'ari nak balik ke Malaysia. Bila dia nak balik ke Malaysia, Haramain pun ikut nak balik. Bila kata Haramain ni bahasa Melayu, artinya dua tanah suci. Mekah dan Madinah pun nak ikut datang ke Malaysia. Jadi saya persoal, kalau Haramain pindah ke Malaysia, artinya Kaabah yang ada Haramain pun ikut pindah. Bila begitu, apa terjadi dengan kiblat orang Islam seluruh dunia? Takkan pindah dari sana ke Malaysia pula. Khadijah Am kata, yang kata berpegang dengan Quran hadis itu bukan Rasulullah cakap, itu Yahudi cakap. Dari dia itu dari Rasulullah. Sedangkan Siti Aisyah, isteri baginda Rasulullah SAW pun, setelah wafat Rasulullah tak pernah bertanya Rasulullah, tak pernah bertemu Rasulullah. Tiba-tiba dia boleh berhubung dengan Rasulullah sentiasa. Ini satu penyelewengan yang berat yang menyentuh akidah. Kerana dia tunjuk kata dia dah muda, dia kata Rasulullah pegang betih dia. Khadijah Am ni. Dan Rasulullah dikongsikan di dalam dikongsi dengan semua pengikut. Ha? Jadi Rasulullah sahkan betih dia yang dia tu umur 17 tahun. Takkan kita nak hina Rasulullah. Rasulullah ternampak aurat bidadari pun dia berpaling. Itu dia para penonton, di antara pengakuan terbuka salah seorang bekas ahli Arqam yang cukup tidak bersetuju dengan Khatijah Am. Dan saya nak berbalik kepada Ustaz Fathul Bari. Nabi sebut umat aku tidak akan berkumpul, tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Tapi apa yang kita lihat sekarang, pengaruh perkembangan Arqam bukan satu benda kita boleh pandang remeh. Dan dia semakin berkembang besar, berkembang maju. Komen Ustaz Fathul Bari. Bismillah. Hadis yang disebutkan tadi hadis yang sahih. Cuma hadis tersebut penjelasannya oleh para ulama-ulama hadis khusus untuk perkara yang disebut sebagai ijma'. Oh, saya. Ijma'. Kerana di sana ada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' aktsara man fil ard liyudilluka an sabil rabbik. Jangan sama sekali kamu mentaati kepada ramai manusia di atas muka bumi ini. Nescaya ia akan membawa kamu kepada kesesatan. Jadi kalau dilihat secara zahirnya berlaku kontradiksi antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya sikap ahli sunnah, hadis dan ayat Al-Quran dia tak boleh bertembung. Sudah semestinya ada satu penafsiran. Penafsiran yang jelas yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir Ibnu Kathir dan juga ulama-ulama hadis Ibnu Hajar dan yang lainnya menyatakan bahawasanya hadis yang dibacakan oleh saudara Amin sebentar tadi khusus untuk ijma', yakni kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum yang tidak ada kekhilafan tentangnya. Kemudian adapun jangan kamu mentaati kepada ramai daripada kalangan makhluk, bererti kayu ukur sesuatu kebenaran bukan bergantung kepada majoriti. Bukan bergantung pada majoriti. Jadi isu Al-Arqam, penyebarannya, bermula kembali gerakannya. Kalau suatu ketika dulu gerakan yang paling ramai sekali ahli antaranya adalah Jamaah Al-Arqam. Tapi ia bukan semestinya dengan jumlah ramai itu berarti mereka berada di kelompok yang benar lagi tepat. Saya tertarik nak mengulas sedikit tadi ni. Isu sebenarnya pada hari ini kadang-kadang kita salah faham masyarakat kita. Abu Ya, dia bukan mengaku dia, saya sebut Abu Ya kerana ia nama yang biasa disebutkan. Kita bukan mengiktiraf dia. Bukan mengiktiraf dia ya. Abu Ya Asy'ari ni, beliau isunya ada, beliau bukan mengaku beliau Imam Mahdi. Tetapi beliau mengaku beliau adalah pemuda daripada Bani Tamim
yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Tabrani. Tetapi hadis tersebut sandarannya kepada Nabi SAW adalah tidak benar. Bani Tamim yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim adalah Bani Tamim yang mana mereka adalah penentang paling kuat Dajjal. Itu Bani Tamim yang dimaksud oleh Nabi SAW. Itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Bukan Bani Tamim, pemuda Bani Tamim yang beliau maksudkan yang akan datang bersama-sama dengan panji-panji hitam, berpakaian tertentu dan sebagainya. Itu hadis yang lemah. Beliau mengatakan beliau pemuda Bani Tamim. Dan beliau mengatakan bahawasanya Sayyid ataupun Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Sebagai Imam Mahdi. Jadi isu dia bukan dia mengaku dia Imam Mahdi. Ramai orang salah faham kata Abu yang mengaku dia Imam Mahdi. Tidak. Beliau mengaku beliau sebagai pemuda Bani Tamim. Syekh Muhammad Suhaimi adalah Imam Mahdi. Dua benda yang berbeza. Kemudian yang kedua, tadi saya tertarik bila bercakap isu ghaib, hilangnya Abu Ya. Seperti mana akidah mereka dalam aurat Muhammadiyah, mereka mengatakan bahawasanya Syekh Muhammad As-Suhaimi ghaib, hilang. Dan dia akan kembali semula sebagai pemuda, sebagai Mahdi Muntazar, Mahdi yang dinanti-nantikan. Dan Abu Ya akan kembali sebagai pemuda Bani Tamim. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada akidah Syiah, yaitu ghaibah. Iaitu imam mereka yang ke-11 Hasan Al-Askari. Mereka ada 12 imam kan? Okay. Hasan Al-Askari mati tahun 260 Hijrah. Hasan Al-Askari dalam sejarah telah diketahui bahawa beliau tidak ada anak. Tak ada imam yang muncul selepas daripada imam yang ke-12. Jadi golongan Syiah ni mereka cerita mengatakan bahawasanya Hasan Al-Askari ada seorang anak bernama Muhammad. Anak dia ketika berusia 4 tahun dihilangkan dan akan dikembalikan semula sebagai Mahdi yang dinantikan. Dan sekarang ini anaknya berada di sebuah gua di Sardab. Sama ataupun tidak cerita? Abu Ya sekarang berada di Gua Ashabul Kahfi. Jadi ini ada persamaan dengan akidah yang dibawa oleh Syiah. Wallahu a'lam. Ya, dan kita perlu berhati-hati. Dan para penonton, saya yakin anda tertanya-tanya, siapa itu Hatijah Am? Kenapa penting sangat Hatijah Am dan kenapa Hatijah Am mewarisi kepimpinan Al-Aqam? Para penonton, kita tunggu selepas ini pembongkaran demi pembongkaran supaya kita tak tersesat di jalan yang salah. Kita tunggu selepas ini di Pentas Bicara. Khalid Cider NR Bashira, sedap, berkhasiat, bertenaga. Jus yang diperkaya dengan makanan sunnah dan bahan terpilih sesuai untuk semua peringkat umur. Pastikan Khalid Cider NR Bashira, formulasi cuka kurma terunggul di Malaysia. Assalamualaikum Syekh, saya Ashraf Muslim. Assalamualaikum Syekh, saya Denami. Assalamualaikum Syekh, saya Khadijah. Assalamualaikum Syekh, sahabat saya okey siap pendengaran. Dalam makanan kita campur daging dengan makanan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bunyilah. Jadi boleh ke tidak Menderma organ daripada si mati untuk orang yang hidup. Membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Pernah dituang arak sebelum ni. Jadi apakah hukum kalau kita minum air daripada gelas tersebut? Apa rasionalnya adat dan juga amalan pantang larang yang dijalankan terutamanya ketika wanita hamil? Jika dia masih lagi badan besar tapi dia dah potong kuku dengan rambut, apa yang dia perlu buat dengan kuku dan rambut tu? Nantikan Cinta Ilmu hanya di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Kembali ke Pentas Bicara dan para penonton, saya yakin dan percaya anda sedang terkejut di mana masih lagi walaupun diharamkan Al-Arqam tetapi Arqam masih lagi hidup, malah mereka mendakwa Asy'ari masih lagi hidup. Dan Ustaz Zawawi, Hatijah Am dilihat sebagai orang penting di dalam Al-Arqam dan beliau mendakwa bahawa suaminya tidak mati, dia gaib selama beberapa hari dan beliau merupakan apa yang disebut sebagai penyambung risalah perjuangan Al-Arqam. Dan dia kata dia dapat berhubung terus dengan suaminya dan Rasulullah. Di Mekah sendiri mereka ada satu tempat yang mana mereka mendakwa sebagai tempat kediaman ataupun istana Rasulullah. Sebagai orang yang berpengalaman menjadi ahli Al-Arqam. Yang terkini perkongsian tentang apa yang mereka dakwa, adakah benar? Silakan. Ya, saya sebenarnya masih baru dalam
baru meninggalkan kumpulan ini dalam 4-5 tahun yang kebelakangan ini, dan masih segar dalam ingatan saya sepanjang berada dalam kumpulan ini banyak perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sampailah sekarang ini saya terpanggil untuk menyatakan kebenaran kerana berasaskan kepada hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bi qalbihi ala zalika hiya adhaful iman. Kalau kita boleh, kita akan tegur dengan kuasa, dengan tangan, tak mampu dengan lidah, dan paling tak mampu dengan hati. Jadi di sini saya diberi peluang untuk menyatakan sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam kumpulan Global Ikhwan yang menjadi kekecohan kepada ummah Islam di sudut akidahnya. Pegangan mereka adalah berpunca daripada hati Ja'am. Dengan popularnya dia adalah disebabkan dia merupakan orang yang paling kanan di sisi arwah Haji Asy'ari Muhammad sebagai penulisnya, sebagai orang yang mengetuai kumpulan itu di saat dalam keadaannya dia sakit terbaring sehinggalah meninggal dunia pada 5 Mei 2010. Oleh kerana pengaruhnya telah diasaskan di awal lagi, bila mana mati dia terus menyambung legasi Haji Asy'ari ini sehinggalah sekarang dia dengan sebab dakwaannya bahawa masih lagi hidup gaib, dia telah ada usaha-usaha untuk memanggilnya, memberi kenyataan di pihak Jabatan Agama sehingga dia melarikan diri ke Mekah. Sampai sekarang dia masih mengetuai kumpulan itu daripada sana. Mengetuai dengan mengadakan setiap bulan adanya dipanggil PR, dipanggil Parlimen Roh. Artinya seluruh ahli-ahli ketua-ketuanya akan dikumpul satu tempat, dia akan bercakap daripada Mekah. Artinya dia akan membuat satu press conference online dan akan didengari oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Di situ dia akan membuat arahan demi arahan. Selalunya dia akan mendakwa apa kata Rasulullah. Dia boleh berhubung dengan Rasulullah dan di situlah dia akan memberi arahan-arahannya. Saya difahamkan sewaktu Parlimen Roh itu bersidang, mereka akan menyediakan 3 tempat kosong khusus untuk Abuya, untuk Rasulullah dan Syekh Suhaimi, begitukah? Ini juga suatu yang sangat kita sedih kerana bagaimana mungkin kumpulan yang mendakwa mereka nak memperjuangkan Islam tu, dia mendakwa ada lagi hubungan mereka dengan mereka yang dah mati. Seperti yang disebut tadi, itu Rasulullah, Sayyidi Syekh dan Abuya. Ini jelas waktu saya pergi ke Jordan baru-baru ni, saya usaha untuk menjejaki keluarga saya yang masih berada di dalam kumpulan ini, mengikut pelajar-pelajar Jordan dalam satu majlis jamuan kenduri kahwin kumpulan mereka jemput ramai pelajar-pelajar Malaysia, mereka sediakan 3 kursi kat depan tu. Jadi itu bila kita perhatikan, rupanya bukan setakat majlis itu, bahkan dalam majlis-majlis lain pun mereka adakan juga. Ini yang kita heran, dan seolah-olahnya ada satu pemujaan kepada 3 orang yang telah meninggal dunia. Ini seolah macam apa kita katakan Trinity, untuk seolah-olah ada Tuhan yang mereka puja selain daripada Allah dan Rasul. Na'udzubillah, kita minta supaya ahli-ahli semua sedar bahawa ini ada satu kesalahan yang sangat besar. Baik, Ustaz Fathul Bari, menyingkap sejarah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, ada di kalangan para sahabat yang sukar menerima Nabi wafat, tetapi akhirnya diberikan peringatan bahawa Nabi hidup dan Nabi mati. Tiba-tiba boleh muncul seorang manusia yang bernama Asy'ari Muhammad mendakwa bahawa dia masih lagi hidup. Bagaimana kaitannya dengan akidah kita umat Islam? Bismillah. Bila kita berbicara tentang kematian, alam kematian berbeza dengan alam kehidupan sudah semestinya. Dan apabila Nabi SAW wafat, antara sahabat Nabi yang tak dapat menerima kewafatan Nabi adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sehingga ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perkataannya, innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hidup dan tidak akan mati. Yakni kalau kamu mencintai Muhammad, Muhammad akan mati. Kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidup dan tidak akan mati. Maknanya kecintaan kepada manusia ni dia ada tahapannya. Okey, seperti mana kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita tak boleh samakan seperti mana kita mencintai Allah. Kita mencintai kedua ibu bapa kita, kita mencintai anak-anak kita, tak boleh kita samakan seperti kita mencintai Nabi SAW.
Kecintaan Nabi selebihnya lebih tinggi. Kecintaan Allah lebih tinggi lagi. Okey. Jadi apabila datang kita pada hari ini, ini di antara modus operandi yang digunakan pakai oleh golongan-golongan ajaran-ajaran sesat. Yang mana mereka membawa kepada satu pemikiran, satu ideologi, memaksumkan, memuja sampai ke tahap takdis, memuja guru mereka. Jangan disanggah, jangan dikritik, jangan dicaci, jangan dipertikaikan. Sepatah perkataan pun guru mereka. Ini kemudian puji guru lebih. Sehingga kan kalau kita lihat dalam aurat Muhammadiyah, syahadah, ditambahkan syahadahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Uthman Barur Rahim wa Ali Adududdin wa Muhammad Al-Mahdi khulafa'u Rasulillah. Ini syahadah yang ditambah. Ini puji-pujian lebih daripada pujian yang sepatutnya. Sebab tu bila sahabat-sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW, puji Nabi, Nabi kata la tutruni kama atratin nasara al-masih Isa bin Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan aku hanyalah rasulnya. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, seolah-olah wujud di sana seolah-olah mempertuhankan ketiga-tiga orang ini. Rasulullah SAW, dia adalah Rasul. Kita cintai baginda SAW, tapi baginda bukan Tuhan kita. Kita cintai kalau sekiranya mereka mengasihi Abuya bukan Tuhan. Bahkan Abuya tidak layak pun nak dikatakan sebagai Rasul, tidak layak pun nak dikatakan sebagai pemuda Bani Tamim. Apatah lagi begitu juga dengan Syekh Muhammad As-Suhaimi. Kemudian apabila perkataan-perkataan mereka ini, mereka diletakkan satu kepercayaan doktrinate, dan doktrinate ini dia berlaku di tahun 80-an apabila jemaah ini dah mula kuat, mula doktrinate untuk memastikan kesetiaan mereka kepada jemaah ini. Okey, jadi diikat dengan aurat Muhammadiyah, diikat dengan mempercayai karakter. Pada ketika itu Abuya kalau dilihat membina imejnya, imej korporatnya, akhlaknya, cara penampilannya, cara pakaiannya, yang mana hal-hal tersebut mampu mengaburi mata masyarakat, mata manusia, sehingga mereka memberikan satu kepercayaan kepadanya, mengangkatnya hampir sama dengan Nabi SAW. Ini namanya ketaksuban. Dan Ustaz Fathul Bari, kita saksikan satu playback yang membongkarkan pula bagaimana tahap ketaksuban Arqam ini, sehingga mereka meletakkan tahap Abuya, Syekh Suhaimi, malah meletakkan Rasulullah SAW setaraf di kalangan mereka bertiga ini. Trinity apa yang disebutkan Ustaz Zawawi. Kita saksikan playback ini. Ayo. Rasulullah ni perlukah rumah mewah? Dia kata tidak. Rasulullah perlukah kereta mewah? Tidak. Rasulullah perlukah bilik aircon? Dia dah mati, dah wafat kan? Dia kata tidak. Tapi dia tetap nak ikut juga. Saya kata kalau kamu pergi, jatuh talak. Saya beritahu melalui anak lelaki saya lah. Anak lelaki saya beritahu dia kata kamu sanggupkah Umi dengan Abi berpisah? Itu soalan dia balik kan. Tapi dia pergi juga. Yang lebih berat lagi ialah bila mana jemaah yang diikut ini adalah satu jemaah yang terseleweng akidahnya. Bila seorang itu dah murtad, perkahwinan pun jadi tak sah semua. Jadi sebab itu saya mengambil inisiatif ini untuk menyuarakan apa yang saya faham, apa yang saya nampak. Ya, para penonton, di tangan saya ini adalah gambar Ustaz Zawawi bersama anak-anaknya, dan apa yang berlaku sekarang ialah Ustaz Zawawi terpaksa berpisah dengan anak-anaknya kerana keengganan mereka untuk berpisah dari kumpulan Al-Arqam. Jelas menunjukkan bahawa Arqam ini merupakan punca pecah belah keluarga yang sebenarnya dalam Islam tidak pernah sesekali membenarkan kita berpecah belah dalam keluarga. Ustaz Zawawi silakan berkongsi bagaimana Arqam ini. Satu, Ustaz Zawawi sebut bahawa ketaatan isteri hanya dalam bilik, dalam kamar saja. Di luar mereka perlu taat pada kuasa lain, orang lain, bukan pada suami. Dan bagaimana akhirnya ia boleh menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya hasil daripada doktrin seperti mana yang disebut oleh yang bahagia Ustaz Fathul Bari tadi, bahawa ajaran itu telah dijadikan satu yang ajaran yang sentiasa diingatkan, buat majlis-majlis usrah ataupun majlis pertemuan demi pertemuan, dan diceritakan benda yang sama berulang kali, bahawa perlunya kesetiaan kepada kumpulan.
melalui makalah-makalah, melalui dakwaan-dakwaan yang dibuat terhadap pemimpin mereka yang segitu tinggi, begitu hebat, sehingga timbul perasaan tidak mungkin kita boleh melawan sama sekali, tak mungkin kita boleh menegur, tak ada kesilapan pun pada ketua mereka. Mereka sangat, istilahnya sangat ta'assub, sangat keterlaluan dalam memberi ketaatan. Sehingga kalau kita lihat hari ini, ahli kumpulan Global Ikhwan ini rata-rata mereka berpoligami. Ramai di kalangan mereka itu yang bermasalah rumah tangga kerana mereka telah mula sedar dan mereka keluar daripada kumpulan ini. Tetapi bagi yang masih lagi dipengaruhi, mereka telah ambil jalan yang agak kasar dan keras, saya katakan. Mereka sanggup membiayai dan bawa pergi jauh daripada suami demi untuk mengelakkan daripada terkeluarnya ahli mereka semakin mengecil kerana sudah sedar. Ini yang berlaku pada saya sebenarnya. Dan Ustaz, kali terakhir Ustaz bertemu dengan anak-anak Ustaz 9 orang. Anak saya semua 8 orang dengan isteri pertama, dan mereka telah buat kes ini terjadi pada tahun lepas sebenarnya, pada tahun 7 hari bulan pada 17 Julai tahun lepas 2011. Pada 2011 mereka telah membiayai anak-anak saya seramai 4 orang bawa ke Mesir dengan tujuan untuk membawa jauh, bukannya untuk nak menyelamatkan keluarga, bukan nak mendamaikan, bukan untuk nak menyatukan, tapi oleh kerana berbezanya pemikiran, berbezanya fikrah, kerana saya mula melihat kesilapan dan kepincangan kumpulan ini dari sudut ajarannya, saya telah mengajak isteri saya mendesak untuk keluar, tapi mereka memberi satu kata dua kepada saya. Bila saya jumpa kawan-kawan saya yang bekas kumpulan, saya kata macam mana isteri saya nak bawa keluar, nak duduk dekat dengan saya, bertugas dengan saya. Selama mana saya keluar dah 3 tahun, saya keluar daripada kumpulan ni, saya tak gaduh pun, saya tak berperang kamu. Tapi bila saya nak desak suruh pindah dekat saya nak suruh keluar, tiba-tiba tak ada jalan perbincangan, perdamaian, saya sedar dapat satu SMS dah ada jauh daripada luar. Jadi ini bukan cara Islam, ini bukan cara perdamaian yang disebut. Bahkan mereka mengatakan bahawa isteri saya yang berlaku masalah krisis rumah tangga, masalah isteri yang hendak lari, tapi siapa yang membiayai, siapa yang memberi. Sedangkan dari segi Islam, bila berlaku masalah rumah tangga perlu didamaikan, perlu diselesaikan. Sedangkan ini suatu benda yang jelas kerana ajaran itu yang menyebabkan mereka terpisah. Mereka terlihat saya tak selamat, saya duduk kat luar, mereka yang selamat. Mereka kata saya, apakah buktinya saya tidak sembahyang ke? Saya melanggar perintah agama ke? Tak ada sebab. Sampai sekarang saya menyeru, kalau berani, kalau kata kita di pihak kebenaran, tampil ke depan memberi kenyataan. Apa yang saya dakwa ini betul ke tidak? Sekiranya anak-anak Ustaz sedang menonton bicara pada malam ini, apa yang Ustaz nak sampaikan kepada anak-anak Ustaz? Saya seru supaya sedar bahawa mereka sebenarnya di dalam penipuan sebenarnya, di dalam satu belenggu penipuan pemikiran yang susah nak dikeluarkan kerana halangan-halangan yang ada arahan, tak boleh berhubung, tak boleh pakai Facebook, tak boleh telefon. Orang ini sebab apa? Ini nanti terpengaruh, nanti terubah fikiran. Ini arahan mereka, jangan guna Facebook, kecuali mereka-mereka yang degil. Ada 1-2 orang. Tapi mereka tak benarkan sebab di sana banyak maklumat-maklumat yang kita keluarkan, kita jelaskan apa sebenarnya hajaran hati Ja'am ni. Saya. Baik. Ustaz Fatul Bari, ringkas sedikit. Ustaz ada sebut bagaimana penyelewengan mereka dalam soal perkahwinan. Mereka sesuka hati mentafsirkan masna wa sulasa wa ruba' dalam soal perkahwinan. Sedikit pembongkaran dari Ustaz Fatul Bari. Bismillah. Disebut oleh Asy'ari sendiri dalam penafsiran ayat tersebut, surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa mathnatha wa ruba'. Masna wa thulatha wa ruba'. Kamu kahwinilah wanita-wanita yang baik itu sama ada 2, 3 ataupun 4. Kan? Dan kemudian ayat seterusnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Sekiranya kamu takut untuk kamu sukar untuk berlaku adil, maka kahwinlah 1. Maka tafsiran Asy'ari adalah perkahwinan itu bermula dengan 2, kemudian 3, kemudian 4. Setelah itu kalau berasa tak adil, baru kamu 1. Dia. Jadi ini berlaku sangat jelas pertentangan dengan penjelasan para ahli ilmu, para ulama. Kita rujuk tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Kathir, semua telah menyatakan ijma' perkahwinan itu dia bermula dengan 1 dulu. Kemudian kita nak susuri selepas 1 kita nak kahwin ataupun nak kahwin 2 sekali, tidak menjadi masalah. Tetapi sebenarnya ia bermula daripada 1. Itu dari sudut prinsip
dalam perkahwinan. Pengalaman Ustaz Zawawi, bagaimana penyelewengan ataupun jenayah seks yang mereka buat di dalam Arqam ini, Ustaz Zawawi? Suatu yang perlu kita ambil perhatian juga, kerana mereka sebenarnya ramai. Kalau kita lihat dari sudut pengharaman bermula sejak tahun 1994. Di sana kita lihat mereka sudah mula amalkan poligami. Anak-anak mereka kalau dibandingkan sehingga sekarang sudah tentu meningkat bilangan ahli-ahli anak-anak mereka. Tetapi oleh kerana ketaksuban tak boleh keluar daripada kepompong ini, maka mereka mengahwini anak-anak di kalangan mereka sendiri, sesama mereka. Macam keluarga 69 ada kahwin yang dewasa kahwin dengan yang agak muda, ataupun berlakunya hubungan mereka itu di antara sesama kumpulan. Oleh kerana mereka nak mengekalkan keahlian ini, maka di akhir-akhir ini kita lihat mereka mempromosikan kelab taat suami. Sedangkan apa yang berlaku, banyak masalah yang berlaku dalam masalah poligami yang kita lihat. Berlakunya perselisihan dan sebagainya, sehingga kita lihat timbul soal buku seks suci. Diberi panduan bagaimana berlakunya teknik-teknik seks dengan dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Bahkan disebut pula setiap kali untuk melakukan jimat disebut Abuya 10 kali, panggil Abuya. Abuya tolong kami, Abuya tolong kami. Saya ada bukti sama saya. Ada makalah yang saya nak tunjukkan di sini. Ini adalah merupakan suatu makalah atau proses seks yang ditulis di dalam ni bagaimana teknik-teknik seks dan dibuat khusus untuk anaknya Humam. Khusus untuk sempena perkahwinan anaknya Humam. Sedangkan disebut nama Allah dan Rasul, dikaitkan juga Rasulullah itu sebagai tokoh seks suci sepanjang zaman. Ini suatu yang sangat mengaitkan, sangat menghina Rasulullah SAW. Sampai sekarang perkara ini kita lihat masih lagi di peringkat tindakannya sangat perlahan, dan kita menyeru supaya suatu tindakan yang tegas diambil. Bukan sekadar mengatakan dulu buku seks suci menurut Islam telah dibuat satu pembongkaran dan juga pendedahan melalui akhbar, tapi sehingga sekarang hanya diharamkan, tapi tuannya ataupun penulisnya masih belum diambil tindakan. Baik. Terima kasih Ustaz Zawawi. Ustaz Fadil Bari, ada lagi soalan yang saya nak ajukan, tetapi kita akan berehat seketika. Dan para penonton yang saya hormati sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa peranan JAKIM di dalam menangani masalah yang cukup kritikal ini? Kita akan mendengar suara dari JAKIM secara langsung sejak nanti. Apa-apa pun jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kita bertemu selepas ini di Pentas Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersama saya Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri dan juga sahabat saya Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam program Cintai Ilmu di TV Al-Hijrah pada setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Segalanya bermula di sini, insya-Allah. Kembali ke Pentas Bicara, para penonton, kita sedang membongkarkan kesesatan Al-Arqam. Tidak ada soal, tidak ada persoalan, tidak ada pertikaian lagi betapa sesatnya Al-Arqam. Dan persoalannya ialah di manakah peranan pihak berkuasa, khususnya JAKIM, dan kita terus bertanya, menerjah JAKIM sendiri. Dan sekarang ini di talian adalah sahabat kita, sahabat saya sendiri, iaitu Al-Fadil Ustaz Aizam Mas'ud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ustaz, dalam utusan Malaysia Januari 2011 melaporkan bagaimana Mujah dan pengikutnya yang kini berada di Mekah bergerak dengan bebas, malah mereka ada restoran sendiri yang bernama As-Sa'ari, dan mereka secara tanpa segan silu mempengaruhi rakyat-rakyat Malaysia yang berada di sana untuk mengikut ajaran mereka. Apakah di sana tidak ada tindakan penguasaan dari pihak JAKIM, mungkin di atas alasan di luar bidang kuasa?
Silakan Ustaz Aizam. Ya, terima kasih kepada Saudara Amin, Fadil, Ustaz Fatul Bari dan Ustaz Zawawi. Dia maklumlah bahawa JAKIM ni memang kita sebagai agensi pusat, kita sentiasa bekerjasamalah dengan jabatan-jabatan agama Islam, agensi keselamatan semualah dalam kita memantau secara dekat ajaran Al-Arqam ni. Cuma dari sudut tindakan penguatkuasaan, seperti yang kita sedia maklum, sebarang bentuk pelanggaran fatwa, doktrin palsu, semua itu dia berada di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam di negeri. Itu yang kita dapat lihat baru-baru inilah bagaimana tindakan penguatkuasaan telah dilakukan oleh JAIS di Bandar Country Homes. Tentang tindakan-tindakan lain, ini yang JAKIM kita usahakan. Kita buat kerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain, seperti kita mengharamkan buku dia Seks Suci Islam, kita sekat TV RSA Rasulullah Sayyidi Syekh dan Abuya tadi kan. Itu kita buat kerjasama dengan SKMM. Tentang pergerakan mereka di luar negara ni, memang sasaran kita pada ketika ini adalah ketua mereka yang kita sedia maklum sekarang ni, iaitu Khadijah Am yang berada di luar negara. Ini kita sedang usahakan dengan kerjasama pihak berkuasa di sana untuk tindakan yang sewajarnya untuk kita ambil. Selain daripada kerjasama dengan pihak polis, pihak SKMM, siapa lagi yang JAKIM sedang berusaha untuk mengadakan kolaborasi supaya gerakan Arkam ini dapat dicegah sampai ke akar umbi? Okey, kita sudah maklum bahawa ajaran Al-Arqam ni, ataupun kita kata sekarang ni GISB, Global Ikhwan Sembilan Berhad, kita boleh kata inilah satu-satunya ajaran sesat yang berdaftar. Sebab dia berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ataupun kita kata dia ni bentuknya syarikat perniagaan. Jadi memang susah untuk kita sabitkan sebuah syarikat itu sesat dan sebagainya, perlu pada pembuktian. Jadi yang penting sekarang ni adalah kita nakkan kerjasama penuh daripada masyarakat. Kita tahu bahawa dia ni bentuk syarikat perniagaan, dia ada perniagaan yang berbentuk restoran dan pelbagai lagi lah, rumah amal pun ada. Jadi yang ni kita perlu kepada kerjasama masyarakat supaya tidak memberi sokongan. Sebab pergerakan Al-Arqam ni boleh kita sebut seolah-olah mereka ni tidak ada Arqam kalau tidak ada perniagaan, tidak ada perniagaan kalau tidak ada, dia lebih kurang macam itu. Dia memang bergantung penuh dengan aktiviti perniagaan. Sebab itu kita perlu kerjasama juga daripada masyarakat. Selain daripada kita usahakan dengan pihak berkuasa yang berkaitan untuk kita cuba menyekat mereka melalui undang-undang yang sedia ada lah. Ya, terima kasih Ustaz Aizam di atas perkongsian daripada Ustaz sekejap tadi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Fatul Bari, di mana silapnya dakwah kita Ahlussunnah wal Jamaah sehingga begitu ramai orang mudah terpengaruh, bukan calang-calang, engineer, lawyer, malah ustaz sendiri sangat senang terpengaruh dengan ajaran ini. Ustaz Fatul Bari. Bismillah. Dia sebenarnya soalan itu sangat luas. Cakupannya itu kalau kita nak sentuh. Cuma mungkin kita boleh lihat daripada aspek pertama sekali, aspek ilmu. Aspek ilmu. Aspek ilmu ni kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, sehingga ke ayat yang seterusnya. Wahai orang yang sedang berselimut, bangkitlah kamu dan berilah peringatan. Peringatan pertama yang ditekankan, berilah peringatan yang pertama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah dia. Maksudnya pendekatan sebelum nak beri peringatan itu, surah yang diturunkan sebelum Al-Muddathir, surah yang pertama, ayat 5 yang pertama, surah Al-Alaq, Iqra, yang berkaitan langsung dengan ilmu. Maksudnya Nabi SAW, apa yang akan Nabi sampaikan, apa yang akan Nabi ucapkan adalah sesuatu yang bersifat ilmu. Maka penekanan ilmu perlu diberikan. Bukan setakat menjadi sekarang ni kalau kita katakan ustaz, guru, kita tak mau jadi gurau, kira kita nak berketawa saja sepanjang-panjang majlis ilmu, tidak. Sewajarnya kita berikan penekanan ilmu. Itu yang pertama. Soal kaedah dan bagaimana itu terpulang kepada cara masing-masing. Dan yang kedua, ilmu apa? Disebut di dalam Al-Quran tadi, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu, tentang ketuhanan, tentang akidah. Masalahnya apabila mereka membawa lebih kepada mengangkat berakidah kepada guru mereka, berakidah kepada abuya mereka, imam mereka, lebih daripada berakidah kepada Allah dan Rasul, ini menjadi permasalahan.
Kemudian setelah itu, seterusnya wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu cucilah ia. Pakaian merujuk kepada dua. Satu pakaian zahir dan yang kedua pakaian batin. Takwa dan juga penampilan. Ini dipraktikkan oleh Abu Buya sendiri. Penjagaan imejnya. Dia jaga penampilannya. Dia menampakkan kezuhudannya. Contohlah kita katakan, walaupun memiliki bas yang canggih. Suatu ketika dahulu yang tak ada lagi masa tu kita naik bas 2 tingkat. Kita canggih tu. Dan kemudian disusuli dengan warrujza fahjur, dan berhala itu hendaklah kamu tinggalkan daripada menyembahnya. Ini boleh dikatakan metodologi awal yang Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi SAW bagaimana Nabi sampaikan dakwah. Maka Ahlussunnati wal Jamaah, kita kadang-kala kita abaikan isu akidah. Kita abaikan isu-isu yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Kita lebih bercakap tentang isu semasa, kita lebih bercakap tentang isu kehidupan kita. Sedangkan yang utama itu adalah hablum minallah. Susulannya hablum minannas. Saya. Baik. Ustaz Zawawi, kita nak bongkarkan, kita nak memaklumkan kepada masyarakat daripada Al-Arqam, kemudian Ar-Rufaqa, dan kini adalah Global Ikhwan. Dan kita nak fahamkan pada masyarakat ke semua ini walaupun nama berbeza, semuanya satu spesies, satu jenis yang sama. Silakan Ustaz Zawawi berceritakan apa itu Global Ikhwan. Silakan. Sebenarnya bermula daripada Arqam yang kalau kita lihat ajarannya murni di awal dulu dengan dipanggil gerakan dakwah. Seiringan dengan gerakan ABIM, Tabligh dan PAS, gerakan-gerakan Islam yang lain. Tapi mula mereka mengubah daripada era ataupun satu proses yang dikatakan perubahan dinamakan era mereka itu bertukar. Sehingga saya ingat waktu mulanya terjadi kontroversi ialah pada 1987, dia itu panggil era Yaqazah, dan di mana mereka mula mendetailkan setiap orang itu dengan mengatakan Rasulullah berkata begian-begian, kamu lakukan begian-begian, boleh membaca hati seseorang, boleh mengetahui amalan seseorang, dan datangkan dengan perantaraan. Ketika itu dipanggil satu orang daripada Moro, mujahid terkenal, untuk mendedahkan kesilapan-kesilapan ahli sehingga disuruh bertaubat dengan mendakwa Rasulullah berada di sebelah. Rasulullah memberitahu sekian-sekian, datangnya Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagainya, maka berlakulah mula penyelewengan demi penyelewengan kerana penipuan di dalam alam kerohanian. Ditukar dan diharamkan ketika itu pada 2006 kerana 94 diharamkan Arqam, kemudian 2006 diharamkan Rufaqa. Maka bersalin baju saja dengan asasnya ekonomi sebagai kosmetik saja. Bukan pun sebenarnya untung sangat perniagaan mereka. Saya tahu bahawa mereka kategorikan perniagaan kepada 3. Kategori perniagaan yang dipanggil perniagaan komersial, perniagaan strategi, dan perniagaan betul-betul perniagaan yang dikatakan komersial, strategi dan fardhu kifayah. Artinya betul-betul nak ditegakkan kalau satu kawasan perlu ada satu perniagaan. Sekadar adalah satu kawasan. Satu lagi perniagaan yang dikatakan komersial yang betul-betul menghasilkan keuntungan. Dan satu lagi perniagaan yang strategi inilah yang banyak mereka lakukan. Artinya kosmetik menandakan mereka ni kuat. Sedangkan mereka ada cita-cita nak menegakkan ajaran mereka yang tak betul. Jadi sampai sekarang mereka bertukar kepada kumpulan Global Ikhwan. Global Ikhwan sekarang menimbulkan kekalutan, kecelaruan, pemikiran dan berbagai masalah di sudut akidahnya, pegangannya, sehingga mengatakan Ustaz Asy'ari memimpin di alam ghaib. Sedang memimpin mereka. Mereka menunggu tiap-tiap Muharram. Sekarang mereka sedang tunggu Muharram yang dekat ni akan muncul lagi. Tak berapa banyak Muharram dah mereka tunggu, tapi masih lagi tegar, masih lagi yakin bahawa akan muncul Asy'ari Muhammad sebagai pemuda Bani Tamim. Sedangkan hadis itu sendiri pun dipertikaikan, di mana asas sandarannya tentang hadis pemuda Bani Tamim ini pun sebenarnya direka. Hadis rekaan saya ada banyak makalah-makalah yang menunjukkan pemalsuan hadis ini. Tak wujud hadis Bani Tamim sebagaimana yang diterangkan tadi oleh bahagia Ustaz Fathul Bari. Saya ada penonton dari Facebook bicara mendoakan semoga Ustaz Zawawi diberi ketabahan, anak-anak diberi hidayah dan semoga umat Islam terpelihara akidahnya. Dan Ustaz Fathul Bari, masih ada lagi orang yang meragui salah ke Arqam ni, sesat ke Arqam ini. Adakah dia adalah sama dengan tarekat-tarekat sesat yang lain? Ustaz Fathul Bari, bagi jawapan clear supaya orang tak ragu lagi betapa sesat lagi menyesatkan Al-Arqam ini, bahaya mereka pada akidah ummah. Ustaz Fathul Bari.
dia ringkasnya, mudahnya bila kita katakan Jamaah Al-Arqam, prinsip-prinsip akidahnya hanya dengan satu perkara pun dah cukup sebenarnya. Apabila mereka mengakui Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi, sudah cukup untuk mengatakan bahawa mereka itu telah sesat dan telah rosak akidah mereka. Bila kita bercakap Imam Mahdi, contoh, saya nak ambil kesempatan sedikit ambil. Kadang-kadang bila kita cakap Imam Mahdi, kita tak cerita pun siapa Imam Mahdi. Imam Mahdi di zaman Nabi SAW menceritakan kepada kita Imam Mahdi dalam hadis Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Nabi SAW berkata, contohnya dalam satu hadis, Al-Mahdi, dia kata minni atau min ahli baiti. Imam Mahdi itu daripadaku ataupun daripada ahli bait aku. Yuwati'u ismuhu ismi, nama dia sama dengan nama aku. Wasmu abihi abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul ard qistan wa adla kama muli'atil ard zulman wa jura, dan dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kebaikan, seperti mana bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Dalam hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri Imam Mahdi, antaranya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, seingat saya, disebut Nabi menyatakan ajlal jabhah, dahinya luas, aqnal anf, hidungnya mancung. Jadi tahukah kita dahi mana, kulit macam mana, hidung macam mana? Itu Nabi SAW gambarkan. Bahkan menurut kesepakatan ijma' ulama ahlu sunnati wal jamaah, Imam Mahdi dilahirkan, bukan dighaibkan kemudian didatangkan, dibangkitkan semula. Tidak. Imam Mahdi yang dinantikan adalah dia melalui proses kelahiran, kehidupan normal manusia, dan kemudian dia akan ditabalkan melalui peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Maka itu Imam Mahdi memadai satu topik ini untuk mengatakan mereka sesat. Apatah lagi susulan mempercayai Abu Ya Al-Asy'ari Muhammad pada hari ini datang ke majlis-majlis mereka, bertemu dengan Nabi secara yaqadah, walaupun mereka menggunakan dalam satu hadis sandaran kepada Ibn Abbas. Tidak ada hadis yang jelas yang sahih mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat secara yaqadah. Tidak ada. Nabi tidak bertemu yaqadah dengan Aisyah maupun sahabat-sahabat Nabi yang lain. Cuma ada perbahasan sedikit daripada Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut sandaran satu riwayat dan dinukilkan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, kitab tersebut. Kitab Fathul Bari. Sempena. Jadi dinukilkan satu peristiwa yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yang menceritakan bagaimana seorang sahabat ini beliau bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila beliau menceritakan kepada isteri Nabi, lalu beliau melihat di dalam cermin, beliau seolah-olah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekadar itu sahaja. Walau bagaimanapun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulas, tidak ada satu riwayat yang menyatakan para sahabat bertemu dengan Nabi secara yaqadah dan Nabi menyampaikan pesanan-pesanan, wasiat suruh amalkan ini, amalkan itu dan sebagainya. Tidak ada. Adapun mimpi ru'ya salihah, mimpi yang benar ini memang akan berlaku, mimpi yang benar. Cuma pesanan yang Nabi sampaikan tidak akan bercanggah dengan apa yang sedia ada. Kalau sekiranya Nabi pesan suruh taat Syekh Suhaimi, benda itu tak pernah dinukilkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ternyata ia merupakan perkara yang palsu. Saya. Baik, sebelum saya nak bertanya kepada Ustaz Zawawi sebagai kesimpulan perbincangan kita, bagaimana approach mereka untuk mendekati ahli profesional, golongan awam yang mana akhirnya menjadi ahli taksub pada Arqam. Selepas ini kita saksikan dulu playback bagaimana pesanan bekas ahli Arqam kepada para penonton. Kita saksikan. Tak, saya tak kata saya sangsi. Saya penuh yakin dia dah tak betul. Kalau sangsi lagi boleh jadi betul, boleh tak betul kan. Tapi saya dah tak betul. Sebab saya faham Islam tu yang dari Allah, pada Rasulullah dan pada umat. Jadi saya seru kepada kawan-kawan yang sama-sama dalam jemaah dahulu, kita kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar. Sebab yang benar tu yang datang dari Tuhan kepada Rasulullah dan pada umat, bukan reka-reka, bukan pendapat Rasulullah, bukan Muhammadannya, macam orang lain dakwah Rasulullah tu Islam tu ajaran Muhammad, bukan, dari Allah pada Rasulullah pada umat. Ya, para penonton yang saya hormati sekalian, hutang saya kepada anda, bagaimana cara Arqam mendekati orang awam supaya akhirnya menjadi penyokong taksub pada Arqam? Silakan Ustaz Zawawi.
Sebenarnya banyak program-program yang diatur dalam mendekati secara kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang dibuat secara kecil-kecilan di peringkat awalnya. Kita lihat di peringkat awal dulu ajarannya murni melalui kelas Fardhu Ain, dikumpulkan seluruh anggota-anggotanya belajar, kemudian diadakan kursus-kursus kefahaman Islam setiap tahun. Ketika itu saya masih mengikuti kumpulan itu. Boleh katakan setiap tahun waktu di bangku sekolah saya datang mengikuti kursus-kursus kefahaman Islam. Kemudian mereka adakan juga teknik untuk mengadakan ekonomi, mengadakan aktiviti-aktiviti penerbitan dan banyak bidang-bidang yang di mana di situlah mereka dapat mengumpul ahli-ahli profesional yang menyertai mereka sehingga di situ membina kekuatan demi kekuatan yang mereka bina berdasarkan semua aspek kehidupan. Di situ tekniknya ialah tiada lain sehingga diamalkan sampai sekarang pun mereka cuba mendekati menggunakan salah satu daripada teknik yang masih dikekal ialah teknik perniagaan. Melalui perniagaan mereka mengadakan kedai-kedai makan. Di situ mereka dapat berhubung. Dan saya menyeru supaya kita berhati-hati supaya jangan kita terpengaruh dengan ajaran mereka, terutama di Timur Tengah. Mereka mengadakan kedai-kedai makan di sana susah nak dapat makanan orang Melayu kita. Sebab pelajarnya ramai di Mesir, 13 ke 15 ribu orang. Maka di situ dengan adanya kedai-kedai makan tu, mereka adakan nasyid lagu-lagu seni kata yang amat meragukan. Di situ mereka akan cuba adakan juga jauhlah, ajak pergi keluar pelajar-pelajar ini untuk berekspedisi. Di situ akan ada ajaran-ajaran yang diselitkan, menunjukkan kekuatan kumpulan mereka. Ini yang kita lihat datangnya ahli-ahli profesional ataupun orang yang rata-ratanya mereka nak inginkan Islam, mereka nampak cantik, indah, tapi sebenarnya mereka tertipu. Saya. Dan Ustaz Fathul Bari, ringkas dalam kurang 1 minit pesanan pada penonton kita ambil cakna dalam soal akidah ini. Bismillah. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, kita perlu ada manhaj, perlu ada prinsip dalam kita memilih sumber ilmu dan memahami sumber ilmu. Dua benda yang berbeza. Satu, kita kena pilih sumber ilmu. Sumber ilmu sudah semestinya asasnya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan juga boleh dikategorikan sebagai kaedah dalam memilih sumber ilmu adalah kaedah dalam memilih siapakah guru kita. Al-Imam Malik bin Anas berpesan kepada kita, la ta'khudhul ilm an arba'ah. Jangan kamu ambil ilmu daripada 4 kelompok manusia. Pertama, as-safih, orang yang bodoh kata dia. Kedua, sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Ketiga, kadzab, iaitu pendusta. Dan yang keempat, kata Al-Imam Malik bin Anas, iaitu golongan yang mana mereka itu ahli ibadah tetapi mereka tidak tahu, tidak ada ilmu tentang apa yang mereka perkatakan. Jadi 4 orang ni kita kena berhati-hati. Kita kena pilih orang untuk kita menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kedua, kaedah dalam kita memahami ilmu. Seperti mana disebutkan tadi, sumber diguna pakai oleh Asy'ari contohnya dalam isu perkahwinan. Sumbernya betul Al-Quran. Tapi kaedah memahaminya, kaedah tafsirannya salah dan bercanggahan dengan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi apabila kedua-dua kaedah ini disebut oleh ulama akidah sebagai manhajut talaqqi wal istidlal, prinsip dalam memilih sumber agama dan memahami sumber agama ini lengkap, sempurna, insya-Allah kita akan selamat daripada pemikiran-pemikiran dan analogi yang seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz Fathul Bari, Ustaz Zawawi, terima kasih kerana sudi berkongsi apa yang penting untuk kita jauh dari ajaran sesat Al-Qam ini, insya-Allah. Dan pada penonton, sebagai penutup, saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, setiap kali kita menunaikan sembahyang, kita membaca suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah adanya puji-pujian kepada Allah, dan di penghujungnya adanya doa yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukannya jalan yang, dan kita minta supaya Allah memberikan kepada kita jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan yang Allah murka pada mereka, waladdallin, dan juga jalan mereka-mereka yang sesat. Hayati doa ini setiap kali kita bersolat, bukannya hanya baca semata-mata, hayati, amalkan, insya-Allah Allah akan selamatkan kita dari bahaya ajaran sesat. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kerana menonton Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengertian hijrah, nilai yang murni, panduan kita bersefahaman menjadi titian sesama insan.